Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil adli wa wafa wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nuha. Bab 6, isu akidah semasa. Ini tajuk akhir. Tajuk yang akhir, isu akidah semasa. Kita mula dengan Syiah, halaman atau muka surat 68. Jadi isu kumpulan-kumpulan atau jemaah-jemaah yang menjadi kontroversi untuk kita tengok sama ada dianya terkeluar daripada manhaj Islam ataupun dengan nama sesat ataupun tidak. Jadi kumpulan pertama yang popular. Jadi kita ambil kumpulan-kumpulan yang popular sahaja. Macam asal anak rima tu tak ada dalam nota. Kita ambil yang popular lah. Syiah. Jadi biar kita boleh tahu gapo dia Syiah, mana tak kena dia dah. Saya mulakan dengan gambar ni, cuba tengok tu. Saya pun tidak tahu dia sujud buat apa. Oh tu sujud lagi, tu ni sujud lagi. Kalau sujud syukur boleh lah. Okey. Pengenalan. Istilah Syiah menurut bahasa Arab bermaksud golongan yang setia dan para penyokong. Itu makna Syiah, setia. Jadi kalau kata awak Syiah, awak setia. Dari segi istilah tak masalah lah. Tak ada masalah. Supaya juga kalau kata Wahabi, tidak, kita berasa bangga sebab Al-Wahhab nama Tuhan. Wahabi tidak ada ke Al-Wahhab. Jadi awak Wahabi, ya, saya ialah orang yang berpegang kepada Allah atas nama Al-Wahhab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab. Okay. Menurut istilah Syiah merujuk kepada golongan yang setia kepada Ali ibn Abi Talib. Sebenarnya duduk situ. Setia makna setia kepada Ali ibn Abi Talib. Menurut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dalam bukunya Maqalat Al-Islamiyyin, minggu lepas kita dah bincang dah, Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin inilah dia menyatakan pendiriannya kembali kepada akidah Ahlul Hadis, kan? Baik, dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin juga, dan Asy-Syahrastani di dalam bukunya Al-Milal wan Nihal, apa pendapat dia? Syiah adalah nama yang diberi kepada mereka yang mengaku sebagai pengikut Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, melebihkannya berbanding para sahabat lain. Sinilah rusaknya dia, rusak dari segi akidah. Ali ibn Abi Talib dia kira lebih mulia dan lebih tinggi martabat berbanding dengan sahabat lain. Sedangkan dia ni duduk nombor 3, nombor 4. Kalau kita belajar dari kitab akidah kita, menjadi akidah kita, umat Islam ni akidah kita lepas daripada Rasulullah dan para nabi-nabi dan rasul, manusia yang paling mulia sekali dan tinggi sekali martabat ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itulah kalau ada lah orang sebut wali-wali Syekh Abdul Qadir Jalani itu dinobatkan begitu rupa, dia diajar sehingga berasa mulia tinggi daripada Abu Bakar. Rusak akidah kita, rusak. Orang ngajar dan kadang dia sebut siapa dia, Nabi Khidir, cerita dalam Al-Quran tu dia sebut Nabi Khidir kadang-kadang lebih pada Nabi Musa. Situ rusak akidah. Jadi dia meletakkan Ali ibn Abi Talib ni lebih daripada sahabat-sahabat lain.
dan percaya beliau mempunyai kelebihan berbanding para sahabat lain. Jadi saya pernah dengar dari video ni, ulama Iran dia menyebut Ali bin Abi Talib ni, Ali ibn Abi Talib ni lebih mulia daripada Rasulullah. Sebab apa? Ketika Rasulullah belum terima wahyu di Gua Hira, Iqra tu, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah masuk dalam dada Ali, disebuti Quran tu. Disebut sendiri tu pasal dia kuliah dalam bahasa Arab. Kalau dia kecil bahasa Parsi tak faham lah kita kan. Jadi pengikut-pengikut dia pun Allah mana bangga. Sebelum Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, sebuti Al-Quran tu telah pun Allah masuk di dalam dada Ali ibn Abi Talib. Di situ. Jadi dia tidak sebut ya Ali lebih pada Rasulullah. Jadi saya dengar tu, saya buat kesimpulan sendiri, mana syekh yang kecek gitu, orang Syiah ni, dia berpendapat Ali lebih mulia daripada Rasulullah. Kalau begitulah. Okey. Situlah rusak dari segi akidah. Sejarah kemunculan dan perkembangan. Syiah diasaskan oleh Abdullah ibn Saba. Anda kena ingat nak sebut. Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi dari Sana'a, Yaman. Dia Yahudi. Dia nak khianat kepada Islam. Dia datang ke Madinah semasa zaman pemerintah Uthman radhiyallahu anhu dengan berpura-pura memeluk Islam. Dia munafik. Diayah dan propaganda bermula dengan penyebaran slogan Al-Wasi, iaitu Ali radhiyallahu anhu adalah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah diwasiatkan. Jadi bagi dia pengkhianatan para sahabat melantik Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sepatutnya Ali lah khalifah yang pertama. Sebab tu kalau kita pergi di Iran, nama-nama sahabat 3 orang ni, orang yang dikira merampas takhta Ali ni, dia letak di tangga masjid dia untuk dia jijak. Abu Bakar, Umar, Uthman, tempat dia jijak. Saya pernah bercakap dengan Datuk Dr. Johariman. Orang-orang Iran bila dia pergi ke Madinah, dia ziarah kubur Nabi. Saya tanya dia pasal apa dia pergi ziarah juga kubur Abu Bakar dengan Umar sebelah tu kan. Kubur Uthman duduk di Baqi'. Dia kata dia pergi selawat pada Nabi, dia mari tu dia maki kan. Dia maki Abu Bakar, maki Umar. Katanya Datuk Johariman. Hari ni full house mana hari ni? Memang ada lagi. Baik, pengen situ dah. Manakala khalifah sebelumnya, tengok ni, merampas kuasa dari Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman ni perampas. Okay. Kita kejar yang di Iran lah sekali buat rombongan nak tengok Syiah lagu mana dah. Terdapat 2 pandangan yang menjelaskan awal kemunculan ahli Syiah seperti berikut. Nombor 1, ia muncul setelah tercetusnya peperangan Siffin antara tentera Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Penyokong Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu digelar sebagai Syiah. Kalau sejarah kita pun belajar tingkat terlima dulu dah. Peperangan Siffin antara Ali dan Muawiyah. Jadi di sinilah munculnya kumpulan yang setia kepada Ali, digelar sebagai Syiah. Nombor 2, Syiah muncul setelah kematian Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Kena bunuh kan Husain di Karbala. Itu dia pengenalan Syiah. Kita tengok tokoh-tokoh utama dia. Tokoh-tokoh utama kesemua aliran Syiah sangat mengagungkan Ahlul Bait. Gapo dia Ahlul Bait ni kita kena kita akan biasa dengar bila membincangkan Syiah ni, ialah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya 12 orang tokoh utama, iaitu ni Ali ibn Abi Talib, dia panggil Murtada. Punya hebatnya ajaran Syiah ni, dia boleh masuk sampai ke pondok-pondok tempat kita. Yang orang pondok ni marah benar ke Syiah tapi tak sedar. Saya pernah tengok dulu kumpulan masa mengajar di sekolah saya dulu, budak-budak kita pergi dekat Arkam,
Dia pun balik. Dia cuba, bila dia jadi tu imam sembahyang tu, kadang-kadang saya suruh dia juga pelajar tingkat tempat 5 ni jadi tu imam sembahyang. Dia zikir tu, dia zikir Syiah. Saya kata ambil mana? Ambil 2-3 hari dia pergi kat Arkam. Rupanya dari Arkam pun masuk juga ajaran Syiah. Yang kalau kita tanya dia kata dia marah ke Syiah, tapi ajaran Syiah tu masuk dengan tidak sedar. Al-Murtada, lagu mana ungkapan dia? Saya apa benda ni masa kecil-kecil dulu tengok. Orang tua ajar masa kecil dulu. Obat ta'am. Saya dah baca ada dulu dah. Li khamsatun. Jangan pula amal obat COVID nama kan ni. Pasti ni Syiah kan. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah. Saya ada 5 ni, sebagai pendinding untuk menyekat daripada wabak yang bahaya. 5 kita baki benar orang panggil nak kuat tubuh kan. 5 kita ada. Siapa dia? Al-Mustafa, Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Al-Murtada, Al-Murtada sinari ni. Wabnahuma, 2 orang anaknya, Hasan dan Husain. Wa Fatimah, dan Fatimah isteri. Ini Syiah. Saya umur 7 tahun saya dah hafal dah. Dah ketua aja. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ingat pakelah ni. Jadi masa duduk di Pasir Putih saya tulis benda tu. Tulis baru-baru belajar kok, nak tulis kok, saya tulis benda tu. Tepek di rumah sewa saya di Pasir Putih. Satu ketika almarhum Ustaz Ismail singgah rumah saya, kita baik. Pak saudaranya Cikgu Syukri. Pak saudara tak? Ahli parlimen kita dulu. Singgah rumah saya di Pasir Putih. Dia kata, cikgu, masa saya cikgu lagi. Cikgu, Syiah tu buang. Jadi dia putera yang saya, kata kita ni ambil tu tak pernah tanya khabar. Siapa dia? Dia kata Al-Mustafa wal Murtada. Semuanya orang yang orang Syiah agung ni. Nabi, Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Baiklah? Okey. Nombor 2. Jadi tengok super apa dia tu? Cikgu Zainal kata gagah Ali dah. Tukar Ali, kacik Fatimah. Tengok dia lama tu dah. Maknanya dia menyerap masuk dalam alam pengajian kita dengan tak sedar. Baik, nombor 2, 12 lah. Al-Hasan ibnu Ali, dia panggil Mujtabah. Nombor 3, Al-Husain ibnu Ali Asy-Syahid, pasal dia mati kena kepala ni. Nombor 4, Ali Zainal Abidin ibni Husain Sajjad, bukan sajak ni dah. Muhammad ibnu Ali Al-Baqir. Nombor 4, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ni dia agung ni, Ja'far As-Sadiq. Ajaran Ja'far As-Sadiq ni mempengaruhi Syiah di Iran. Musa ibnu Ja'far Al-Kazim, Ali ibnu Musa Al-Ridha. Nombor 9, Muhammad ibnu Ali Al-Jawad, Ali ibnu Muhammad Al-Hadi. Nombor 11, Al-Hasan ibnu Ali Al-Askari. Dan nombor 12 ni yang ditunggu-tunggu akan bangkit, Muhammad ibnu Hasan Al-Mahdi. Ni Imam Mahdi ni. Dia menunggu Imam Mahdi ni. Ini ajaran Syiah. Okey. Sementara itu terdapat ulama dan tokoh yang berpengaruh dalam Syiah. Antara yang terkenal ialah Tabrasi, Mansur Ahmad ibnu Ali Talib, penulis kitab Al-Ihtijaj. Yang kedua, Al-Kulaini, penulis kitab hadis paling sahih di sisi Syiah, iaitu Al-Kafi. Dia tak pakai Sahih Bukhari Muslim ni. Ini kitab hadis dia. Sebab tu hukum dia berbeza. Nikah muta'ah boleh. Kita nanti tengok penyelewengan dia. Dia berdasar pada hadis ni. Hadis yang ditulis oleh Al-Kulaini. Dia kata sahih, tapi tidak sahih. Baik. An-Nuri At-Tabrasi, Mirza Husain ibn Muhammad, penulis kitab Faslul Khitab. Al-Mamaqami, Ayatullah, penulis kitab. Ayatullah tu ayah Allah, Ayatullah lah. Dia tulis kitab Tanqih Al-Maqal fi Ahwal Rijal. Ayatullah Al-Khumaini, pemimpin gerakan revolusi Iran.
Ni tuan dia. Ha. Ni orang agung ambil ni boleh bilik di asrama ni tak. Ya. Hasan Nasrallah pemimpin Hizbullah di Lubnan. Ha ni, Syiah juga ni. Ni tuan dia. Hasan Nasrallah pemimpin Hizbullah di Lubnan. Ni Syiah ni. Baik, kita pergi kepada pegangan dia pemikiran sebab nak tahu di mana rusaknya pemikiran dan pegangan dia. Apabila Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dan generasi pertama Ahlul Bait meninggal dunia, timbul di kalangan mereka pandangan-pandangan yang tersendiri berhubung dengan akidah dan syariah. Pegangan dan pemikiran Syiah secara umumnya boleh disimpulkan dalam jadual berikut. Dalam jadual ada, kita nak tengok. Dan saya buat lagu di jadual juga, saya masuk sosial. Itu untuk kita bincang. Nombor satu, aspek bagaimana dia memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Pemikirannya dia panggil al-bada'. Ilmu Allah berubah. Kita, akidah kita, Allah tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah. Berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Ini salah dari segi akidah kita sebab ilmu Allah yang qadim ni mana boleh berubah, boleh bertambah, boleh berkurang. Dia kata ilmu Allah berubah mengikut keadaan manusia. Kemudian Al-Quran pula dia beriktikad bahawa Al-Quran yang berada di sisi umat Islam telah diselewengkan oleh para sahabat. Dia ada Quran lain. Dia ada surah Al-Imamah, lagi surah kepimpinan. Baik. Lagi, hanya Ali radhiyallahu anhu dan para imam sahaja yang menghafal dan menghimpun Al-Quran dengan sempurna. Baik, sam'iyat ni benda-benda gaib yang kita dengar daripada lidah Nabi yang tak dia nak, bukan benda fizikal ni, sam'iyat dia panggil, macam syurga, neraka. Nanti kita dah belajar dalam akidah kita bahagian sam'iyat ni ialah syurga, neraka, seksa kubur belaka tu kan. Pada masyarakat tu barang sam'iyat dia panggil. Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan, ar-raj'ah. Imam Mahdi akan bangkit semula. Konsep Al-Mahdiyah iaitu kepercayaan kepada Muhammad ibn Hasan al-Askari sebagai Imam Mahdi al-Muntazar. Muntazar ni makna yang ditunggu-tunggu. Kemudian aspek Nabi SAW pula, dia menolak hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah sekalipun hadis mutawatir. Bila bunyi Abu Hurairah, dia tolak selalu. Tolak hadis Abu Hurairah ni 5,200 lebih kan. Abu Hurairah riwayat. Aisyah dia tolak. Umar Al-Khattab semua dia tolak. Dia tolak habis. Dia ambil kalau diriwayatkan oleh Ali. Diriwayatkan oleh ahli bait saja yang dia terima. Para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Bagi dia Aisyah ni pengkhianat dia kira. Kita ni panggil Ummul Mukminin tau. Aisyah ni top sekali. Menuduh Aisyah radhiyallahu anhu sebagai penzina dalam peristiwa hijrah tu kan, yang Aisyah hilang kalung dia tu. Bagi dia percaya Aisyah telah pun melakukan zina. Kemudian Ahlul Bait keturunan Nabi berlebih-lebihan dalam mengagungkan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Mengagungkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya daripada jalur keturunan Al-Husain radhiyallahu anhu. Baik. Dari segi para sahabat Nabi pula mengkafirkan dan mencela para sahabat khususnya Abu Bakar dan Umar. Dia kata kafir. Menganggap para sahabat bersepakat untuk mengkhianati Ali radhiyallahu anhu. Ini dia jadi radikal tu sebab bagi dia halal darah orang Sunni ni, kerana kita mengangkat orang yang mengkhianati kepada Ahlul Bait. Hanya segelintir sahabat yang tidak dikafirkan seperti Abu Dzar, Al-Miqdad ibn Al-Aswad, Ammar dan Salman Al-Farisi.
Pasal apa dia terima Salman Al-Farsi? Sebab orang Parsi, orang negeri dia. Parsi ni Iran. Kemudian dari segi politik, Syiah menolak kepimpinan 3 khulafa ar-Rasyidin, iaitu Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan Uthman Ibn Affan. Dia tolak, dia tak terima. Khilafah Ali radhiyallahu anhu telah diwasiatkan secara nas, dia kata. Rasulullah telah wasiat dah, lepas dia mati kena Ali jadi khalifah pertama. Tapi para sahabat khianat. Ketika Ali memang berlaku begitu semua, Ali menguruskan pengkebumian Rasulullah. Sahabat bermesyuarat latih Abu Bakar. Dia kira khianat, ambil kesempatan. Lebih kurang politik lah ni juga tak. Belagak mengaji. Al-Imamah adalah rukun utama dalam ajaran Syiah. Sebab tu dia ada surah Al-Imamah ataupun Ad-Daulah. Semua imam Syiah adalah maksum. Ni so kita tahunya Nabi dia para rasul je maksumnya. Ritual memperingati peristiwa pembunuhan Al-Husain radhiyallahu anhu di Karbala pada 10 Muharram. Setiap tahun dengan tangisan dan mencederakan badan. Ni kalau tengok gambar ni, inilah ritual dia. Dia mencederakan diri. Sujud di atas sebagai dikira satu amalan baik kerana simpati dengan Saidina Husain yang dibunuh di Karbala. Ajaran dia gitu, boleh pahala. Kalau kita kaji situ, tak ada Islam ajar benda-benda mencederakan diri, tapi dia boleh terima. Sebab kena ingat, pengasah dia tu orang Yahudi. Berjaya dia telah merosakkan satu jemaah besar umat Islam supaya terpesong dari segi akidah. Sujud di atas batu Karbala. Wallahu alam, tak tahu. Bakal dia pun tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu siapa yang bawa. Bukan hero dia Abdullah bin Sabah ni. Menghalalkan nikah mut'ah. Ni orang Syiah seronok, termasuk di negara kita. Nikah mut'ah, nikah kontrak. Kita nikah 2 minggu, kalau halal pun tanya Alik ni pun nak berlaku lagu tu dia. Nikah kontrak dia boleh. Yang paling bahaya saya dari segi perbualan, tak tahu, dia kata sunat kita mendermakan isteri kita untuk bermalam dengan pejuang Islam. Dia kira halal untuk merehatkan dia, seorang pejuang, ya, tokoh macam Ayatullah, berlumba-lumba untuk disuruh isteri seminggu 2 minggu untuk ditiduri oleh pemimpin. Wallahu a'lam. Kahwin kontrak ni adakah dengan bukan Islam apa juga tak? Mana? Syiah ni sama ada dengan Islam ataupun bukan Islam, kahwin tak? Timur dulu tak? Wallahu a'lam, tak tahulah lagu mana ajaran dia. Kita kena baca lebih banyak lagi lah. Ini saya ambil daripada setan. Cuba tengok lagu mana dia sujud di atas Karbala. Dia betul-betul sungguh ni Ali Khamenei lah. Jadi bukan cerita-cerita propaganda ni. Memang sungguh sujud di atas batu Karbala. Sebab batu ni ada kaitan dengan pembunuhan Husain. Kalau tak ada batu tu dia tak boleh sujud. Dia akan bawa pergi mana-mana. Ni orang-orang Syiah yang ada di Malaysia, khususnya Saliti, di Lembah Kelang tak? Di Universiti Melaya pun ada. Pensyarah Universiti Melaya, profesor pun menganut paham ni. Dia pergi mana-mana bawa batu Karbala. Baik. Mengharuskan jamak solat dalam semua keadaan. Jamak semua. Saya pernah tanya ni, Kota Baru ni,
Cik Ramli pun kenal. Oh, dia bawa dia kereta dia 100 belakang, orang kaya 100. Kenal Cik Ramli tak? Saya pernah tanya dia masa saya duduk jabat tanah Kota Baru tu. Mari kita pergi semai Zuhur, tanya dia sebab dia pergi ada urusan tanah, kita baik dengan dia. Dia kata kawan jamuk ni tu. Jamuk apa? Musafir ni. Jamuk sama dia kata. Rupanya ni. Masuk di jabat dia gambar kumai ni besar. Dia ni bekas driver Mak Sabu. Itu sebab orang cuba sebut Mak Sabu tu, cari gambar-gambar yang dia sujud atas tu juga, yang dia ragui jugalah sebab dia acak di Gili Iran. Kalau mengikut dia ni, mengikut orang driver dia ni, dia pernah jadi driver masa tahun 90 dulu. Apabila dia kaya tu, dia berhentilah jadi driver tu. Memang dia boleh benda ni daripada Mak Sabu lah untuk benda-benda gini. Cuma saya tak tengok dia ada batu ke tak. Tapi semaya jamuk dia royak sendiri saya. Betul. Baik. Berpura-pura atau taqiyah. Di wak lolok ni dia macam dia tu satu ajaran dia kena berpura-pura Syiah. Ni satu ajaran dia. Kalau royak Syiahnya marah dah kan macam suku-sukunya yang ada di Malaysia ni. Nak mengelakkan daripada jabatan agama, majlis agama, maka dia ada istilah taqiyah, berpura-pura, menyamar. Dihalalkan bagi suami melakukan liwat terhadap isteri. Ini berat ni. Jangan bila anak nikah dengan orang Syiah, nak cek molek dah. Lama tengok orang ni beragama ke apa, kena cek Syiah ke tidak. Solat Jumaat tidak wajib. Cuba tengok ni lagu mana orang Syiah di Malaysia ni. Ni di Malaysia dah. Dia semayang lagu mana. Cuba tengok cara solat Syiah. Tidak kita rasa pelik semayang aku tu. Gapo dia gini-gini. Amak setan ni. Dia banyak firqah, banyak kumpulan, banyak mazhab pula. Macam kita lah. Ada Syafi'i, ada Hanafi. Syiah sana kata sesat. Syiah. Okey. Terdapat sebilangan kitab yang dijadikan sumber utama bagi aliran Syiah, antaranya adalah seperti berikut. Nahjatul Balaghah. Penulisnya Asy-Syarif Ar-Ridha, mengandungi risalah khutbah dan ucapan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Nombor Al-Kafi Al-Kulaini, Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq. Kitab riwayat terpenting dan mengandungi 16,199 riwayat. Majoritinya daripada ucapan Ja'far As-Sadiq. Ini tokoh dia ni. Inilah kitab rujukan dia jadi lagu lain pada kita ni. Malla yahduruh al-faqih oleh Ibnu Babawai Al-Qummi, mengandungi 5,998 riwayat. Ini panduan dia macam hadis kita juga ada riwayat. At-Tahdzib At-Tusi Abu Ja'far Muhammad Ibn Hassan, mengandungi 13,095 riwayat. Al-Istibsar At-Tusi Abu Ja'far Muhammad Ibn Hassan, mengandungi 5,511 riwayat. Ni Biharul Anwar. Ia ramai juga ustaz-ustaz kita pergi rujuk, khususnya cerita-cerita mengenai apa ni Nur Muhammad. Ada semua bila-bila ustaz tu dia tidak sedar, bila dia ambil dia kata dalilnya kitab Biharul Anwar. Jadi ustaz yang tahu tu dia kata ni kitab Syiah. Dalam ni dia menyebut, menghuraikan aspek tadi Nur Muhammad, hadis-hadis yang menyebut Rasulullah boleh naik ke arasy dan sebagainya.
Ni kitab popular ni, Biharul Anwar. Ditulis oleh Al-Majlisi Muhammad Baqir. 110 jilid, banyak ni kitab dia. Usaha dia buat. Al-Wasail Asy-Syiah oleh Al-Hur Al-Amili Muhammad Ibn Hasan, mengandungi 35,868 riwayat. Sementara itu, beberapa buku moden bagi aliran Syiah telah dijadikan bahan rujukan dan sebahagiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, antaranya Kashful Asrar oleh Ayatullah Al-Khumaini. Ini kitab popular juga, Kashful Asrar. Al-Hukumatul Islamiyah oleh Khumaini juga. As-Sabah Minas Salaf oleh Ayatullah Al-Murtada Az-Zubaidi. Tahrirul Wasilah oleh Ayatullah Khumaini juga. Banyak Khumaini ni tu. Peshawar Night oleh As-Sayyid Muhammad Rais Al-Wahidin. Mafatihul Jittan oleh Syekh Abbas Al-Qummi. Minhaj Kebenaran dan Pendedahan Fiqh 5 Mazhab di antara Nas dan Ijtihad oleh Al-Hasan bin Yusuf Al-Mutahhar Al-Hulli oleh Profesor Madya Dr. Lutfi Ibrahim. Ini saya sebut seorang tokoh ni. Seorang pengembang ajaran Syiah di Malaysia ni. Profesor Madya ni. Ada lagi kau mati dah dia. Sebab tu student di Universiti Melaya ramai, tidak ramai lah, ada yang berpahaman Syiah. Inilah tokoh dia ni. Kalau tidak silap saya, Ustaz Hasan Saleh Tupak dulu, termasuk dalam ni juga. Sekarang ni pun ada di Universiti Melaya. Saya tanya Dr. Idris, masa saya duduk Kiah dulu, dia ni timbalan KI lah, Kiah, timbalan akademik. Dia sebut di Universiti Melaya, dia kata ada seorang pensyarah tu, Profesor Madya juga ni, dia melakukan orang panggil zina dalam bilik dia, dalam bilik pensyarah. Student-student ramai mengikut riwayat dia lah. Pasalnya terpengaruh dengan nikah kontrak lah. Kita kata zina, dia nikah kontrak dengan student ni, nikah setengah jam. Nikah muta'ah setengah jam. Kita nak menghalalkan supaya kita boleh berzina, nikah muta'ah. Dan nikah muta'ah boleh. Nah, tak bakal saksi wali tak ada. tak ada, dia ada kaedah dia. Jadi bahaya kalau kita tengok gitu tak. Mengapa aku memilih Ahlul Bait? Dia juga tulis ni, oleh Muhammad Mar'i Al-Amin Al-Antaki, dan dia terjemuh ni ialah Profesor Madya Dr. Lutfi Ibrahim. Dia terjemuh. As-Sahabah oleh Al-Haidar, Ahlul Bait oleh Dr. Mahfuz Muhammad. Dr. Mahfuz mana ni? Baik, penyebaran dan pengaruh. Lagi sikit lagi ada masalah. Ini ada dia, memang ada buku. Ahlul Bait. Ahlul Bait ada terjemahan yang tepat lah. Ni ikut Syiah, dia hanya ahli saja. Kalau ikut kita surah Al-Ju'ah ni, keturunan Rasulullah lah. semua sekali kok. Ketemu siapa? Isteri dia ke apa semua sekali. Isteri dia termasuk juga Ahlul Bait. Keluarga dekat, keluarga. Termasuk Aisyah apa semualah. Tapi bagi dia tu dia tolak. Penyebaran dan pengaruh Syiah di peringkat antarabangsa. Aliran Syiah berpecah kepada 3 cabang kecil. 3 cabang kecil yang utama pada masa kini mempunyai bilangan pengikut yang besar, iaitu Syiah Imam 12. Ini sebab ada kata tak serupa tadi kan. Orang Syiah di Iran tak semayang lagu tu, sini semayang lagu tu. Rupanya dia banyak, pecah pula grup dia, kumpulan dia. Syiah Imam 12, Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah. Baik. Penyatuan antara Sunni dan Syiah. Ini cuba ada usaha ni. Penyatuan antara Syiah dan Sunni pernah cuba dilakukan oleh beberapa ulama terdahulu seperti Syekh Musa Jarullah, ulama sunnah di Rusia, dan Syekh Mustafa As-Sibai. Nak menyelamatkan dia supaya kita bincang mari titik pertemuan Nabi mana ajaran ni lah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya gagal apabila gesaan supaya pengikut Syiah menerima akidah Sunni tidak diterima oleh pengikut Syiah. Mana dia nak?
Syekh Yusuf Al-Qardawi pula mengatakan bahawa penyatuan yang cuba dilakukan oleh golongan Syiah hanyalah bertujuan mengajak golongan Sunni menyertai pegangan Syiah yang sama sekali bercanggah dengan pegangan Sunni sendiri. Kita tengok Syiah di Malaysia. Kumpulan Syiah ini dipercayai mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan revolusi Iran pada tahun 1979. Tidak, kita pun dulu di universiti dulu kan, berasa gembira dengan kejatuhan Shah Iran. Pengaruh ajaran dan pahaman kumpulan ini menular ke negara ini melalui bahan-bahan bacaan dan orang perseorangan, sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran. Di Malaysia terdapat 3 kumpulan Syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun kebelakang ini, iaitu Syiah At-Tayyibi Bohra, Dawud Bohra. Yang kedua Syiah Ismailiyah Al-Khan, ni istilah dia belakang ni. Syiah Ja'fariyah Imamiyah Isna, Asyariyah Imam 12. Pahaman Syiah ini bertambah meruncing apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan telah memainkan peranan untuk menyebarkan pahaman Syiah Ja'fariyah secara serius kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Ini saya sebut tadi. Kita berasa tumbuhnya sana sini Institut Pengajian Tinggi ada ancaman rupanya Syiah. Di Kelantan kita je tak berapa ada. Ada, saya jumpa orang Kota Baru. Dia royak ada salah seorang, tak jumpa orang lain pula di Kota Baru. Dia kata seorang lain kita disebut. Dia kata bola, dia kata hak kita duduk amal dan ni. Kita pergi sebut luar negara Syiah pakar dia. Salah dia tu Sunni ni. Syiah pakar dia tu. Orang tak pakar dia tu. Kita Malaysia je. Sedap dia. Propaganda dia. Pengaruh pahaman Syiah ini kian menular ke negeri-negeri di semenanjung Malaysia, antaranya Kelantan. Kelantan ada ni. Johor, Perak, wilayah persekutuan dan Selangor. Selangor lah paling hebat sekali. Di Malaysia, pengikut kumpulan ini dianggarkan antara 300 hingga 500 orang. Mujurlah. Tak berapa ramai. Tapi ramai dah ni. 500, 300, 500 ni. Tak muak ni masjid. Cuba tengok ni pengaruh di Malaysia dia mari. Itu gambar saya ambil. Orang Malaysia kita tu baju batik tu kan. Dia panggil tokoh-tokoh Iran mari. Ni. Ni tokoh. Cuba tengok belakang dia tu. Tidak bahan-bahan Syiah duduk belakang dia. Ni pemimpin utama sini. Ni bergambar. Saya kita tengok gambar ni dia suka benar gambar-gambar kita kan. Ajaran dalam ahli sunnah wal jamaah ni tidak berapa itu gambar-gambar ni. Dia gambar dia. Antara gejala-gejala Syiah yang timbul akibat dari pahaman ajaran Syiah ialah adanya usaha menghantar pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke Iran. Nasib baik kajian yang tak ada taja lagi. Kau ada dah? Tak ada lagi dah. Wujudnya kes kahwin muta'ah. Rupanya ada kahwin muta'ah di Malaysia kita. Meluasnya penyebaran buku-buku Syiah. Wujudnya sokongan dari golongan tertentu kepada pengaruh Syiah, terutama golongan ahli politik. Wujudnya kesamaran dan keraguan orang ramai terhadap ajaran dan pegangan Islam yang sebenar. Contohnya dalam aspek perkahwinan, pengebumian dan sebagainya. Kita masuk sikit lah. Saya nak berhenti pukul 9, 10 minit. Tengok Wahabi sikit. Kumpulan kedua. Ada soalan Syiah ni? Ada cara pengebumian, cara nak bumi dia orang Syiah. Pegangan Islam. Yang mana? Pengebumian. Para apa tadi? Nombor 5, wujudnya kesamaran dan keraguan orang ramai terhadap ajaran dan pegangan Islam yang sebenar, contohnya dalam aspek perkahwinan. Gini lah, dia kata kita buat tu tak betul lah. Cara perkahwinan kita tak betul, cara mengurus jenazah, cara penggumuyan ya kitanya berpandukan kepada sunnah kan. Dia kata tak betul cara tu. Dia ada cara dia, kaedah dia. Bagaimana? Tak tahu lah. Tak ada. Saya tak sempat cari. Ya. Syiah ni ada dianggap sebagai golongan kafir. Golongan apa? Kafir? Adakah Syiah dianggap golongan kafir? Ya. Kalau tengok daripada tu, bila saya pun bincang dengan tokoh-tokoh ulama kita, dia kata memang terkeluar daripada akidah Islam. Adakah dia diiktiraf sebagai kafir? Memang ya. Kemudian bila dia diiktiraf sebagai kafir, pasal
terima dia untuk Dia masalah lain, masalah politik. Negara-negara Islam yang terima dia juga tu masalah politik. Dia bila dia declare dia sebagai orang Islam, tak ada hak nak sekat dia daripada masuk Mekah. Sepatutnya Saudi tu Haramain, dia dua tanah haram tu di orang kafir tak boleh masuk. Dah dia kata dia Islam. Ini ya payahnya. Dan Syiah iktirafkan 1/3 Al-Quran ni, bayu dia ubah dari sahabat, dia kata dua. Ya, dia sebab tu saya kata tadi dia ada Quran lain. Dia ada Quran lain tak serupa dengan Quran kita. Okay. Rekod dia di Pakistan ni kan. Memang dia hebat. Kalau kecek agama dia, kalau kita tidak ada, tak pegang pada landasan itu, memang wujud dia sedap. Dia sebut nama kitab-kitab dia lebih halim pada kita. Syiah dia campur daripada Yahudi, Kristian dan Majusi. Iyalah, dia bawa tu dia buat satu benda yang menarik dah. Dialah yang mula membawa ajaran ni. Ini Islam sebenar dia bawa sebab pada hakikat sebenarnya dia nak merosok ke Islam. Habis itu dah. Boleh. Ada saya baca hadis tentang kahwin tu. Kau hadis Syiah. Ya, memang hadis Syiah. Kita nak, sebab tu kita bila kita belajar hadis, kita nak tengok riwayat siapa, nak tengok sanad. Kan? Dia kira dia ada sanad dia. Okey. Kan? Jamin Nabi ada kahwin dia. Tak ada lagi lah kedian dah. Dia Syiah dia mai kedian. Bukan kahwin mutaah, ada dibenarkan. Ini yang sebabnya ada asasnya apabila berlaku peperangan itu cerita saya tak ada nak buat kaji. Saya pernah tengok hadis tu. Nabi membenarkan untuk tentera-tentera berkahwin untuk tempoh tertentu. Lepas tu dibatalkan balik. Dimansuhkan balik hukum tu. Jadi ada nasih wal mansuh dalam hadis tu kan. Hadis ni telah dimansuh. Dia pergi hak tu lah, ada asas jugalah. Berasa kena ke? Kita tengok sikit lah dah. Ini soal lagi ni. Kumpulan kedua yang menjadi isu dia Wahabi. Ada buku saya dah, siapa dia minta? Saudari Azhar ke minta? Buku saya siapa dia ambil dulu, Wahabi dan Pelabuhan Wahabi. Duduk tangan siapa kena minta dengan dia dah. Tak ada dengan saya tu dah. Puan Azhar kalau nak minta dengan siapa dia ada tu. Buku saya beli tu Wahabi dan Pelabuhan Wahabi oleh Profesor Basri tu kan. Tak tahu siapa dia kalau sebelah tu ada video dah. Tak ada tangan saya. Siapa dia pinjai tak tahu dah. Baik, kita tengok dah Wahabi. Sebut dia gitu huruf kha lah. Wahabi. Pengenalan. Nak tengok Wahabi ni sesat juga seperti Syiah kata. Wahabi adalah label kepada kumpulan penggerak dakwah salafiyah dan memperkenalkan mereka sebagai pencetus harakah islahiyah, maknanya reformasi, yang timbul di hujung zaman kemunduran dan kejumudan pemikiran di dunia Islam. Dia timbul lagu ni, dia sejarah dia. Bila umat Islam mundur ketika itu kerana bercampur aduk dengan khurafat dan bid'ah, maka bangkit satu kumpulan untuk islahiyah, untuk mereformasikan. Sebab tu dia banyak musuh. Dia mengancam amalan-amalan tradisi yang dibuat oleh umat Islam seperti berkumpul di kubur. Dia macam-macam lagi. Asal dia situ. Ia adalah satu kumpulan yang menyeru supaya kembali kepada berpegang dengan akidah Islamiyah dan asas-asasnya yang suci bersih. Ia juga mengajak supaya menyucikan tauhid daripada sebarang unsur syirik. Ini asal dia kan? Mereka juga digelar sebagai Wahabiyah ataupun Wahabi kerana dinisbahkan kepada pengasasnya iaitu Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nama dia lah ni. Wahabi ni Wahhab nama dia. Sebenarnya nama dia Muhammad Abdul Wahhab, ayah dia. Pasal apa tak bubuh nama Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah nama comel jadi nama Nabi. Sini saya tengok ni satu istilah pun dia cari benda yang boleh attack. Ayah dia apa kena mengena dengan ayah dia ni? Betul tak? Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Apa Wahabinya? Bubuh nama Muhammadi.
Kalau Muhammadi comel, ni puak-puak Muhammadi kan. Menuk kitanya. Ada masjid Muhammadi. Muhammadi dah. Kenapa ada sini ni? Pada hakikatnya para penganut pahaman ini bukanlah satu kumpulan yang asing terkeluar daripada Islam. Bahkan mereka adalah satu kumpulan yang masih menjaga asas-asas Islam, ataupun boleh dikatakan juga bahawa mereka adalah kaum muslimin yang bermazhab Hambali. Cuba kita dengar ni kan, apa kata Yusuf Qaradawi yang pernah saya sebut dulu. Dia ada terjemuh sini dah. يا كلمة وهابيين هي نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قام في جزيرة العرب معروف دعوته ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة، وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي يعني حقيقة. الناس بيقولوا وهابية ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي، ومن كان يعني يحترم مذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني يمكن أن نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا، كما نخالف بعض العلماء، وليس من الضروري إننا يعني آخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب أو حتى كل القضايا التي ذكرها الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم. أنا من أشد المعجبين بشيخ الإسلام ابن تيمية وبمدرسته التجديدية الكبرى وبتلميذه الإمام ابن القيم بصفة خاصة، ولكن يخالفهما في بعض الأشياء، إنما لا يعني هذا أن دعوتهم دعوة يعني ضالة أو دعوة منحرفة أو كذا. Nampak tak? Dia adalah menghidupkan mazhab Hambali, Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang mana sandaran pegangan-pegangan mereka merupakan Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabawi. Kalau orang macam Yusuf Qaradawi sendiri, dia kata tak ada masalah, semua satu label yang digunakan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya perjuangannya dia mengajak supaya menghayati ajaran mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan cumanya takkan kita nak pegang hak ni. Cuba tengok ni. Apa beza Syiah dan Wahabi? Adakah Syiah itu kafir? Beza Syiah dengan Wahabi ni, Syiah tu Syiah, Wahabi tu Wahabi. Beza dia gapo dia? Wahabi pun ada masalah, Syiah pun ada masalah. Adakah Syiah tu kafir? Oh, Syiah saja kok kafir, Wahabi tak kafir kok. Tanya Syiah saja. Kedua-duanya ada akidah yang menyebabkan kafir. Wahabi pun ada akidah yang menjadi kafir, Syiah pun ada akidah yang menyebabkan dia jadi kafir. Tu nak royak ulama pak kita ni. Ustaz-ustaz pak kita ni. Sedangkan Yusuf Qaradawi tak kita nak dengar dia orang Yusuf Qaradawi nak tukar. Ada siapa nak tukar dia orang Yusuf Qaradawi? Yusuf Qaradawi dah jelas dah. Gapo dia Wahabi, tata dia tu Wahabi pun kafir, Syiah pun kafir. Mudahlah gitu lah. Mana hujah, mana gapo dia pun tak tengok-tengok lagi gapo dia tu Wahabi. Okey. Isu aliran Wahabi bukanlah suatu isu yang baru muncul di negara kita. Saya nak bukti kat perenggan dia lah. Namun aliran ini sudah muncul sebelum era kemerdekaan negara dan dikenali dengan kaum muda. Orang sebut dah dulu kaum muda. Sini tak betul dah. Kaum tua tu hak dia. Dikira dia kaum tua. Kaum tua, sedangkan kaum tua tu ialah kaum yang baru. Modified dah. Misalnya apa dia? Dari segi akidah, Asy'ariyah. Dia kata kaum tua. Bila orang nak pergi kepada Salafi, dia kata kaum muda. Hak mana muda, mana tua je tengok. Tidak Salafi dulu kan ni? Dia istilah tu dah tu. Nyayu orang-orang baru balik macam siapa dia tu, macam Datuk Guru Aziz kita baru balik daripada luar negara.
siapa dia Tok Rosan balik dulu, semua dia kata kaum muda. Padahal dia mending akidah salafi kita dah belajar dari baru ni. Hak Asy'ariyah ni dia kira kaum tua. Jadi tua muda pun satu benda saya bicara dengan almarhum Ustaz Ismail Nur, sebab saya masa hidup dia boleh katakan rapat. Jadi dia kata situ, dia kata salah dah, dia kata label tu salah, muda tua tu dia ambil hak dia tua, padahal dia hak mudanya mana. Dapat je. Mereka sering dikaitkan dengan mesej reformis, rentitan gerakan tajdid yang berlaku di Timur Tengah. Lalu kaum tua adalah merujuk kepada golongan agama tempatan yang berpahaman al-Asy'ariyah dalam akidah dan bermazhab Syafi'i dalam fiqh. Itu kaum tua. Justru telah berlaku pertemuan antara kedua-dua aliran ini yang isu-isu yang dibangkitkan diperdebatkan sehingga kini. Sejarah kemunculan dan perkembangan ini kita sambung semula sebagai mukaddimah. Jadi mungkin kalau saya boleh tunjuk sini apa yang di buat di situ dulu dah. Dia cuba tengok sini dah. Apa yang dia bangkit reformis ni yang digelar sebagai Wahabi ni di Timur Tengah ni, kerana berlakunya pada ketika itu upacara-upacara ritual agama ni berbentuk khurafat dan bid'ah ni berleluasa, lebih-lebih lagi di Yaman. Di Yaman tu ada dua lah ni. Kalau pergi di Sana'a, kalau pelajar kita nak ngaji di Sana'a, boleh pergi waktu, sebab dia aliran perdana, orang panggil aliran rasmi kerajaan, sama dengan universiti kita. Kalau pergi di Hadraul Maut ni, hak tak pakai CJ ni, bila dia tak pah, dia nak masuk Sana'a tak boleh, hak tak ada CJ ni. Kalau kita atas pondok, gilah di Hadraul Maut, dia terima tanpa CJ. Jadi sinilah ajaran-ajaran dia yang berbentuk. Cuba tengok ni satu contoh di Yaman ni saya ambil dah sekarang ni. Tu suara Habib Umar tu. Habib Umar tokoh dia. Balik kepada tu, mari kepada kaum kelawar, balik kepada Yaman. Di Yaman ada orang pergi mengaji zaman dulu. Kalau di Sana'a tu bagus, dia mengaji ikut sunnah, ikut Quran, sunnah Nabi SAW. Tapi yang mengaji dia Hadraul Maut tu, dia Hadraul Maut lah, sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud. Tengok dia tawaf. Ni tengok ni dah. Dia jemput merah Tok Syekh dia. Dia tawas pada Kaabah. Macam mana dia orang tahu bahawa kubur Nabi Allah tu ada di Hadraul Maut, di wadi sikit? Kenapa dah? Jadi kita ni hak tawas tepat je ada, tak boleh tawaf masjid. Dia Abraham buat pula ni. Mananya? Di Abraham. Ya Abraham dia buat pula ke? Abu Lahab. Abraha. Tapi ini saja berlaku di Yamin lah ni. Jadi kalau anak-anak nak pergi Hadraul Maut ni, kalau nak pergi di Yamin tanya, Sana'a ke Hadraul Maut? Kalau Sana'a tu masuk universiti ada CJ. Ni hak dia tak ada CJ. Hak tu dia baliknya. Dia balik tu dianya asalnya dia hak ngaji tak ada CJ. Duduk sini kat mepeh tak boleh masuk universiti ni, pergi di Sana'a. Bila balik tu buka saya alih dia pula. Hak ni tak kena. Hak tu ya Syiah pun apa ni sesat, Wahabi pun sesat ni. Hak mananya? Hadraul Maut lah tu. Okey.